Ya Allah, Engkau ampunilah segala dosa kami, Ya Allah. Ya Allah, Engkau ampunilah segala dosa kami, Ya Allah. Kami amat mengetahui akan dosa-dosa kami, Ya Allah. Kami banyak melakukan dosa, Ya Allah, sehingga Kau uji kami, Ya Allah. Kau uji kami dengan banjir, Ya Allah. Ya Allah, jika banyak dosa kami, Ya Allah, ampunilah kami, Ya Allah. Kami bertaubat kepadamu, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Allah. Kami insan yang lemah, Ya Allah. Ya Allah, Engkau yang maha berkuasa, Ya Allah. Kau pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu, Ya Allah. Kau kasihanilah kami, Ya Allah. Kau ampunilah kami, Ya Allah. Kau berkatilah kehidupan kami, Ya Allah. Kau pimpinkanlah kami ke jalan-Mu yang benar, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim imanana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim arzaqana wa sallim ajsadana wa sallim arwahana wa sallim ikhwanana minal muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam ومن سيء الأسقام ونعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Ya Arhamar Rahimin, Ya Allah, kami bersyukur kepadamu, Ya Allah, kerana ramai yang telah membantu kami, Ya Allah, yang telah menghulurkan bantuan kepada kami, Ya Allah. Ya Allah, walaupun barang-barang kami habis, Ya Allah, tapi Ya Allah, Engkau telah hantar orang-orang untuk membantu kami, Ya Allah. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu, Ya Allah, dan kami berterima kasih kepada orang-orang yang membantu kami, Ya Allah. Semoga kehidupan kami dan kehidupan mereka, Ya Allah, diberkati olehmu, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا وحاجاتنا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Majlis mengucapkan terima kasih atas bacaan doa sebentar tadi. Yang hormat Datuk serta hadirin sekalian, meneruskan atur cara majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Encik Muhammad Malian bin Ismail, Penghulu Mukim Sabai 1 untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dipersilakan. Distinguished guests, ladies and gentlemen, and now may I have the honor to invite Yang Berbahagia Encik Muhammad Malian bin Ismail, Penghulu Mukim Sabai 1 to deliver his welcoming speech. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Datuk Pegawai Daerah Datuk Zulkifli bin Hashim, yang berbahagia Datuk Kuswari bin Keman, penasihat program, juga mantan pada Persatuan Komiti Kedutaan Korea. Yang berbahagia Datin Aminah binti Hamzah, Cik Anwar, sebelumnya tak lupa daripada Kedutaan Korea, Lee Myung-bok, itu Ministry Consular North Korea, yang wakil kedutaan, sebelumnya alumni komiti dan penduduk kampung Karak Setia dan Teluk. Saya bagi mewakili penduduk kampung mengucapkan banyak terima kasih kepada Kedutaan Korea dan alumni komiti dan judi memberi sumbangan kepada penduduk kampung
sumbangan ni agak bermakna pada penduduk kampung. Kita dah sebulan lebih jadi bantuan-bantuan dulu mungkin dah habis. Jadi bantuan yang ini memang amat dihargai kerana pada masa sekarang, masa-masa banjir ni ada yang tidak memulakan kegiatan harian ni, contoh peniaga-peniaga kecil dan tambah pula saya dapat tahu sekarang ni kenderaan pemilik kenderaan yang ditenggelami banjir sekarang ni, diorang ni memang menghadapi tekanan kerana kereta kena bayar dan nak baiki tinggi kos dia. Jadi itu yang menjadi tekanan kepada masa-masa banjir. Dan tinggal apa yang untuk baiki rumah dan lain-lain bantuan tu memang kerjaan dalam proses lah untuk menyediakan untuk baiki penduduk kampung. Sedikitlah mungkin Sabah 1 ni dia terdiri pada 4 kampung tradisional, Kampung Teruk, Kampung Karastia, Lengkong dan Jamburias. Kalau kita lihat kawasan ini memang rata, memang sebab kawasan ini adalah lombong. Sejarahnya Kampung Karastia ni adalah lombong. Jadi dulu memang orang tak buat rumah disebabkan pembangunan. Jadi tanah-tanah kosong ni generasi baru kedua ketiga dah buat rumah. Jadi inilah implikasi dia. Lagi satu, kalau kita tengok di Bentong ni ada satu tempat tanaman musangkin. Jadi pengusaha-pengusaha ni begitu berminat kawasan ni. Dan musangkin ni dia punya tempat yang sesuai ni adalah di bukit-bukit. Jadi dengan secara tidak langsung semua bukit-bukit ni habis diratakan kan dan tanam. Apabila tanaman baru, pokok kecil dia tak boleh menampung air. Jadi menyebabkan bila berlaku hujan yang lebat yang dikatakan dalam 3 hari itu bersamaan dengan 2 bulan hujan, itu menyebabkan berlaku banjir itu kan. Jadi agaknya ini satu hikmah daripada kita semua supaya kita menghormati alam sekitar ni kan. Dengan kata lain, pembangunan yang kita buat selepas banjir ni akan kita ambil kira itu semua kan. Dan lagi satu, penduduk kampung banyak pengajaran kita terima, maknanya kita kena menghormati antara satu sama lain. Di sini banjir ni tak pernah berlaku. Semua taman-taman banjir, jadi tak pernah berlaku macam itu kan. Sehingga sampai kepada sini. Jadi menyebabkan dulu tak bertegur sapa antara taman kan. Itu sekarang ni mana berlaku. Mungkin itu kebaikan lah untuk kita semua kan. Dan saya tidak cakap panjang, sekali lagi bagi mewakili penduduk mungkin Sabah 1 mengucapkan terima kasih kepada Persatuan Konti dan Kedutaan kerana beri sumbangan kepada penduduk kampung. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih atas ucapan sebentar tadi. Hadirin sekalian, acara majlis diteruskan dengan mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Kaswuri bin Keman, Penasihat Program Alumni EDP Koti, untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Distinguished guests, ladies and gentlemen, and now may I have the honor to invite Yang Berbahagia Datuk Kaswuri Keman, advisor of the program on behalf of Alumni Koti Association, to deliver his remarks. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia saudara-saudara pengacara majlis yang saya hormati, rakan saya juga yang berbahagia Datuk Ahmad Zulkifli, Ketua Pegawai Daerah Bentong, merangkap Duta Mohibah, Goodwill Ambassador Koti NHI, yang saya hormati Mr. Lee Kyung Dok, Minister Councillor Ambil Masio, Mr. Lee. Let me speak in Bahasa. Mr. Na Seibu, the Secretary of Embassy of Korea, Pengulu Mukim Sabah 1, Cik Muhammad Alian,
rakan-rakan daripada alumni Koti NSI, ketua-ketua jabatan, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu saya bagi pihak alumni Koti ingin mengucapkan syukur alhamdulillah kerana kita dapat bertemu pada majlis yang bermakna pada pagi ini. Sebelum saya terlupa, saya ingin menyampaikan salam daripada Yang Berbahagia Datuk Muhammad bin Musa, pengerusi alumni Koti NSI, kepada para hadirin sekalian. Beliau tidak dapat bersama kita pada pagi ini disebabkan beliau terpaksa dikuarantin di rumahnya kerana close contact wabak sekarang inilah. Baik, jadi saya ucapkan terima kasih kepada penganjur yang telah beri peluang kepada saya untuk bercakap sedikit pada pagi. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum saya pergi jauh, saya nak terangkan sedikit apa itu alumni Koti NSI ni. Ini istilah baru bagi orang yang kali pertama mendengar. Koti, singkatan dia COTY. Tapi negeri Pahang ni panggil Koti lah. Negeri lain mungkin terpanggil Kote ke apa. Jadi explain to you later apa-apa. Jadi alumni Koti, Koti ini singkatan kepada Central Official Training Institute of Korea. Dan sekarang diberi nama NSI, National Human Resources Development Institute. Jadi institusi ini tukar nama saja, adanya sama. Dia ni persamaannya kalau di Malaysia, Koti atau NSI ini ialah Intan, tempat latihan pegawai kerajaan yang akan mentadbir satu negara itu. Jadi pada permulaan penubuhan dasar pandang ke timur, Lupis Policy, di antara masa itu pada tahun 82, negara yang telah dipilih untuk dalam program dasar pandang ke timur itu ialah Jepun dan Korea Selatan. Korea Selatan. Maka kerajaan telah menghantarkan beberapa orang pegawai yang berpotensi, yang cemerlang, mengikuti latihan di kedua-dua negara ini. Jadi ahli-ahli Koti ini adalah terdiri dari pegawai-pegawai yang telah diberi peluang mengikuti kursus pendek dalam masa 3 minggu ataupun 6 minggu begitu, berkursus di Korea Selatan. Jadi mereka ini, pegawai-pegawai yang dihantar ini berkursus di sana dan juga bercampur dengan pegawai-pegawai kerajaan negara itu, mempelajari tentang beberapa etika-etika mereka, kerajinan bekerja dan berbagai-bagai lagi. Dan sebenarnya pegawai-pegawai yang telah mengikuti kursusan itu adalah sebenarnya sebagai satu bonus atau hadiah pada mereka untuk belajar di sana. Jadi sedikit sebanyak ilmu yang mereka dapat itu ingin berkongsi dengan ramai lagi pegawai yang tak dapat bersama. Jadi mereka adalah kumpulan yang bernasib baik. Maka inilah wajah-wajah mereka yang ada ini. Bila sudah sekian lama berhadiri kursus, bilangannya makin bertambah. Ya, makin bertambah. Jadi pada tahun 2012 begitu, mereka bercadang untuk menubuhkan satu alumni. Alumni inilah persatuan orang pertubuhan sukarela orang-orang yang telah mengikuti jejak yang sama. Jadi di antaranya program-program yang mereka buat ialah macam inilah, ya. Di samping untuk kebajikan ahli-ahli, maka mereka terpanggil untuk mengadakan program-program membantu mereka yang perlukan bantuan. Maka itulah jadi program hari ini. Kita adakan program penyerahan bantuan banjir kepada penduduk di sini. Dan syukur alhamdulillah
kampung Karak Setia, ya, Karak Setia, di bawah pimpinan Pengulu Muhammad Malian telah sudi menerima kami datang. Tadi Pengulu mengucapkan berbanyak terima kasih, sangat berharga bantuan yang kita bagi ini. Wah, kami dah besar hati lah ni dah. Pasal apa yang kita buat ni rupanya bukan bertepuk sebelah tangan. Ada juga penerimanya yang bersyukur. Jadi terima kasih, ya. Di samping kita buat macam ni, syukur alhamdulillah pihak Embassy of Korea mereka join sama, contribute nak sama. Kita pun nak buat sama lah. Jadi bahan mereka ni daripada kedutaan Korea Selatan datang sama kita. Maka ahli-ahli koti yang ada ni, ahli-ahli koti saya lagi seronok kerana ada sokongan daripada mereka, daripada embassy. Sebenarnya jarang orang embassy turun ke Padang macam ni, ya. Dan saya pernah diberi peluang lah bertugas di embassy juga di Tokyo dulu. Memang jarang kita berkumpul di sini kerana kehadiran mereka ini sangat, kita sebagai tuan rumah sangat menjaga keselamatan mereka ini. Itu sebabnya pegawai daerah duduk di sebelah dia ni untuk memastikan kewajipannya. Jadi terima kasihlah Pengulu, ya. Dia punya mukim ni menerima tamu wakil daripada Korea Selatan. Hari ini dalam sejarah agaknya lah, ya. Baik, minta maaf, ya, saya cakap ni terlebih sangat. Pasal inilah kita ni rasanya yang depan saya ni kurang lebih sebanyakan saya lah. Apabila kita dah tak ada kerja ni, jadi suka bercakap. Tapi bila suka cakap, kita kena pastikan ada orang suka mendengar, barulah jadi. Kalau cakap orang tak suka, SPS namanya, sedih, sangat susah. Jadi alhamdulillah, saya pun terima kasih pada rakan-rakan saya daripada Koti. Mereka ini sudi menyebut saya sama-sama mereka. Maklumlah kita ni apabila makin dimakan usia, kekurangan makin nyata. Dulu gagah, lompatnya tinggi, sekarang lompat tak tinggi dah, tak boleh lompat pun. Therefore, saya nak angkat itu kepada tuan-tuan dan puan-puan kehadiran kami ini, dan terima kasih tak lupa kepada sukarelawan yang bukan tu tak pernah pun pergi Koti, ya, tapi datang sini untuk bersama-sama. Jadi insya-Allah mereka ini orang yang berjiwa suka bekerja secara sukarelawan ini, insya-Allah akan diberi banyak diberi rezeki mereka. Jadi minta maaf, ya, ini saya nak cakap sikit, ya, sepatah dua dalam bahasa Inggeris untuk rakan saya daripada Embassy of Korea. Video. Mr. Lee Kyung Dok, Minister Councillor, dan juga Mr. Nah Sijum, Secretary. We are very proud today because of your presence to this occasion. Your attendance to this occasion make the day very colorful. Oh, no. That's why today is white, bright, the sunshine, very hot at night. We pray slowly. You got the shame. So thank you very much for coming here. And we, the alumni feel more proud when we heard that you and the embassy was willing to contribute and join our program. In the past, we had many programs, similar programs in many places, but we did on our own. Of course, every time we have our Koti and South Korea, we bring along, because we are the product of Koti. And this time, you give us more ideas when we present the small gift whatever we have to put together. So
I think today and next program we will put the same level, yeah, in one sense to at least to make people know who we are, yeah, because we understand from your earlier ambassador what we want is to make friends from people to people, yeah. So this kind of program really is a genuine relationship, genuine friendship from people to people. Yeah? So because of that, we feel more energized with your coming here. Your coming here is very meaningful, Mr. Lee, and so the people here feel very proud because they start talking that the Korean representative will be coming to their kampung. Very rare occasion. Baik tuan-tuan dan puan, itu sajalah yang saya nak cakap sikit. Nak puji kehadiran Mr. Lee ni dapat sama dengan tuan-tuan dan puan. Sebab orang di kedutaan ni dia kumpulan yang terjaga betul. Jadi bukan mudah satu dia akan mengadakan majlis bersama kita, ya. Jadi saya bagi pihak parti berharaplah supaya kehadiran kami ini diterima dan sumbangan yang kita bagi itu bukanlah sebanyak mana, tetapi orang kata bukan nilai itu yang dimasukkan, tetapi rasa keprihatinan, caring kita dalam ramai-ramai mereka kesibukan mereka itu, mereka terpanggil untuk mengingati saudara-saudara mereka yang ada di kampung ini yang terjejas. Tambahan pula kita sangat bangga karena kita punya rakan alumni Datuk Muhammad Zulkifli sendiri, ia punya ketua, ia punya pegawai daerah. Beliau telah diberi peluang dalam cara yang mengejut untuk menghadiri satu seminar di Korea dulu. Lepas itu diberilah gelaran Goodwill Ambassador, duta bahagia, ya, duta muhibah. Jadi syukuran. Itulah yang sebabnya pertama kali program seumpama ini diadakan. Jadi ini yang terakhir, betul lah tadi banyak kali akhir. Sekali lagi ucapan terima kasih dan minta maaf lah kalau dalam keadaan kacau bilau berucap nih, karena bila terlalu sono nih macam itu jadinya. Tapi whatever it is, mewakili ahli-ahli yang ada nih, kita sangat berbahagia. Terima kasih kepada Pengurus Mukim, terima kasih kepada Pak Imam tadi telah membacakan doa supaya diberi kesejahteraan. Ya Imam, ya, alhamdulillah. Dan sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk atas ucapan sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, seterusnya majlis dengan penuh takzim dan hormat menjemput dan mempersilakan Yang Hormat Datuk Muhammad Zulkifli bin Hashim, Pegawai Daerah Bentong, merangkap Duta Muhibah NHI Korea, Goodwill Ambassador untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Distinguished guests, ladies and gentlemen, and now may I have the honor to invite Yang Hormat Datuk Muhammad Zulkifli bin Hashim, District Officer of Bentong, to deliver his speech. Terima kasih Pengacara Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Annyeonghaseyo. Yang kita hormati di sini, Mr. Lee Kyong-dok, Minister Kaunselor Kedutaan Korea di Malaysia, Mr. Nah Siju, Setiausaha Pertama Kedutaan Besar Korea di Malaysia, Yang Bahagia Datuk Kasuri bin Keman, penasihat program ini, dan juga alumni EDP Koti dan NHI, Penghulu Mukim Sabai Cik Malian bin Ismail, pengurusi JPKK di sini Cik Basir Bakateli, pengurusi JPKK,
ahli-ahli alumni daripada Koti, dan juga yang kita santuni di sini adalah warga penduduk Karak Setia dan juga Kampung Teruk di Bukit Sabai, daerah Bentong ini, dan mereka adalah mangsa banjir kita baru-baru ini. Pertama sekali saya ucapkan selamat datang ke Karak dan juga selamat datang ke daerah Bentong. Dan saya ucapkan di sini terima kasih banyak-banyak kepada pihak penganjur di sini, alumni Koti, Kedutaan Korea dan juga daripada masyarakat dan penduduk di Kampung Karak Setia, Karak itu sendiri. Izinkan saya sebelum mulakan ucapan, izinkan saya baca sedikit pantun. Ikan patin enak rasanya, sambal hitam turut dihidang. Pagi yang indah di Karak Setia, kami ucapkan selamat datang. Burung angsa si burung merak, cendrawasih terbang mencari pasangan. Dari Korea ke bumi Karak, terima kasih kami ucapkan. Tuan-tuan dan puan, sebentar tadi Mr. Lee ada memaklumkan kepada saya yang beliau sebenarnya memahami apa yang kita ucapkan di sini dalam bahasa Malaysia. Jadi tak ada masalah untuk kita atau saya cakap sepenuhnya dalam bahasa Malaysia yang ada di sini. Untuk makluman semua juga, di Bentong ini selama 3 atau 4 hari sejak kebelakangan ini, bermula pada hari Selasa yang lalu, cuacanya agak malu-malu di sini. Cuacanya agak redup, mendung dan juga diselangi dengan hujan-hujan yang gerimis. Kalau penduduk-penduduk di Karak Setia ini mengalami keadaan yang sama juga. Mereka menyindir baju tak kering selama 3-4 hari ini. Tapi pada hari ini cuacanya beza sekali. Cuacanya beza sekali, panas terik, cerah, seolah-olah mengalu-alukan kehadiran Menteri Kaunselor Kedutaan Korea ke Bentong ini dan juga alumni ke Karak ini. Alhamdulillah, seolah-olah mengalu-alukan kehadiran. Dan hari ini adalah hari cuti untuk mereka semualah. Tuan-tuan dan puan, sedikit sebanyak berkaitan dengan situasi banjir di Bentong ini. Seperti mana yang kita sedia maklum, banjir Bentong ini bukanlah banjir yang biasa. This is extraordinary banjir, banjir yang luar biasa, unprecedented banjir. Kita juga mendengar dengan kataan banjir 3 serangkai, iaitu banjir tanah runtuh, aliran puing-puing kayu ataupun puing-puing daripada hutan-hutan di sana, pokok-pokok, dan juga banjir monsun, banjir 3 serangkai. Dan ini adalah banjir yang terburuk dalam sejarah Bentong. Di daerah Bentong dan juga di Karak ini telah mencatatkan rekod air sungai yang tertinggi sekali. Rekod pada tahun 1971, banjir pada tahun sebelum ini, di mana banjir pada kali ini hampir 1 meter lebih tinggi daripada banjir pada tahun 1971. Begitu juga dengan kadar hujan yang melampau. Panjang 3 hari hujan turun seumpama kadar curahan hujan selama 2 bulan yang ada di situlah. Jadi itu rekod yang memang disimpan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia dan juga Jabatan Pengairan dan juga Saliran yang ada di sini. Jumlah mangsa banjir secara keseluruhannya di Bentong ini adalah berjumlah hampir 35,000 penduduk yang ada di sini, ataupun 6,955 keluarga rumah yang terjejas banjir sini. Itu isi rumah. Secara langsung 25% ataupun 25% daripada warga Bentong terlibat dengan banjir. Suku daripada warga Bentong terlibat dengan banjir, iaitu sebahagian daripada penduduk Bentong itu sendiri. Berat mata kita memandang keadaan banjir, berat juga bahu mangsa-mangsa banjir ini memikul beban mereka selepas ini, dan ambil masa yang agak lama juga untuk pulih dan juga terus bangkit menghadapi cabaran untuk hidup bersama pada kita ini. Penghulu sebentar tadi juga memaklumkan beberapa masalah yang telah dihadapi oleh mangsa banjir. Antaranya adalah tak ada kenderaan dan mereka ni masih lagi putus sumber pendapatan mereka masing-masing yang ada di sini.
Tuan-tuan dan puan, program penyerahan daripada koti ini adalah kesinambungan juga program-program yang penduduk mangsa banjir telah alami selama ini. Mungkin pada minggu pertama banjir, minggu kedua banjir, mangsa-mangsa banjir ini telah memperolehi banyak bantuan. Namun selepas 3-4 minggu selepas itu, tak ada lagi bantuan susulan yang diterima. Dan hari ini antara program bantuan susulan yang diberikan oleh pihak koti, oleh pihak kedutaan Korea kepada mangsa-mangsa banjir. Dan program-program susulan ini akan turut disusuli dengan program-program bantuan daripada pihak lain. Dan kami mewakili penduduk di Karak Setia, Karak dan juga daerah Bentong cukup ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pihak Korea, kedutaan Korea dan juga alumni koti yang ada di sini. Program penyerahan mangsa banjir atau pengurusan mangsa banjir ini seluruhnya melalui Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB kalau kita dengar, ataupun di pejabat daerah. Alhamdulillah, program daripada alumni ini dia terus melaporkan kepada pejabat daerah di sini untuk membuat penyerahan susulan. Dan juga pengurusan mangsa banjir selepas ini adalah mengambil masa yang panjang, dan juga banyak lagi perkara yang pihak kami akan mengambil maklum selepas ini, iaitu yang terlibat dengan baik pulih rumah dan juga membina rumah baru kepada mereka rumah yang rosak. Hampir keseluruhan mangsa banjir di Kampung Karak Setia ini terlibat dengan bantuan yang akan diterima lagi selepas ini, iaitu baik pulih rumah. Meskipun yang kita tahu banyak pihak sebelum ini telah menyumbangkan bantuan, dari sama ada berbentuk wang ringgit, bantuan yang berbentuk keperluan barangan asas, bantuan yang berbentuk tenaga kerja dan juga bantuan yang berbentuk mesin-mesin jentera. Namun ada juga bantuan seperti khidmat kaunseling. Khidmat kaunseling oleh para kaunselor daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat turut diberikan kepada bangsa-bangsa banjir ini, kerana untuk memulihkan lagi semangat mereka, untuk memulihkan lagi motivasi mereka untuk terus hidup. Kerana ada daripada mereka ini hidup sebatang kara dan juga tinggal sehelai sepinggang yang ada. Jadi banyak perkara yang perlu disusuli selepas ini. Tuan-tuan dan puan-puan, sebentar tadi kita dengar kisah dan juga bantuan daripada alumni koti yang diketuai oleh Datuk Kasuri Keman. Beliau ini tidak asing lagi di kalangan kejauh awam dan beliau merupakan bos saya dahulu di Putrajaya. Dan meskipun beliau ini dah bersara, tapi masih terus aktif dan juga bersemangat untuk menabur bakti dan juga aktif dalam berpersatuan ataupun pihak NGO. Semoga beliau ini menjadi aspirasi kepada alumni yang lain dan juga kepada saya sendiri. Jadi kepada pegawai, ketua-ketua jabatan yang kita semua boleh ambil contoh daripada sifat kepribadian Datuk Kasuri Keman untuk terus aktif dan juga memberikan bantuan dan juga sumbang bakti kepada masyarakat sekeliling meskipun telah bersara. Saya sendiri selaku alumni pihak koti juga turut merasakan khidmat bakti ini dan juga kerjasama strategik yang wujud di antara pihak alumni dan juga pihak pejabat daerah dan tanah Bentong ini dapat diteruskan pada masa-masa yang akan datang. For Korean Embassy, warmly welcome you to Bentong and Karak. On behalf of people of Bentong, we would like to wish thank you very much. Terima kasih banyak-banyak. Kamsahamnida. May our relationship between embassy and the people here continue forever after this. Kepada mangsa banjir di Karak Setia, sama ada yang berpindah ataupun yang tidak berpindah, saya yakin dan percaya semua mangsa-mangsa banjir di sini telah pun menerima bantuan wang ihsan, iaitu sebanyak 1,000 daripada Kerajaan Persekutuan dan juga 500 daripada Kerajaan Negeri sebelum ini. Fasa berikutnya adalah untuk pembinaan rumah dan juga baik pulih rumah, iaitu projek pertama sekali rintis untuk baik pulih rumah juga telah diadakan di sini pada bulan lalu oleh pihak pembangunan Jabatan Pembangunan Negeri, Jabatan Perdana Menteri, pihak ICU JPM yang ada di situ. Itu 12 rumah tak silap saya telah pun dilakukan baik pulih di Karak Setia ini. Jadi untuk di Bentong secara keseluruhannya sebanyak 58 rumah musnah dan juga 877 rumah
untuk dibaik pulih. This is a very big number lah, angka yang besar untuk kita uruskan untuk maklumat berkenaan baik pulih rumah dan juga rumah musnah. InsyaAllah agihan bantuan yang lain yang telah dijanjikan oleh pihak kerajaan akan juga menyusul selepas ini, dan juga proses-proses ini akan berjalan di semua tempat termasuk di Kampung Karak Setia ini. Antaranya adalah bantuan bayaran kepada barangan keperluan asas dan juga barangan keperluan asas di BKA dalam bentuk wang tunai yang akan diuruskan sebentar lagi oleh pihak Majlis Perbandaran Betul sebentar lagi selepas inilah ya. Selain daripada itu akan turut diberikan di sini bantuan dari segi voucher untuk barangan elektrik dan juga kenderaan, barangan elektrik yang bernilai RM100 dan juga voucher kepada kenderaan yang rosak yang bernilai RM1,000 yang ada di sini. Kepada rumah yang musnah, kerajaan negeri juga turut bersetuju untuk memberi bayaran sewa rumah selama 6 bulan kepada rumah musnah. 58 rumah musnah dibentuk, iaitu sewa rumah 6 bulan sementara rumah itu akan dibina. Jadi kepada mangsa yang terlibat di Karak Setia ini dan juga di Kampung Teruk, mereka ini akan mendapat bantuan sewa rumah. InsyaAllah akan diselaraskan mulai minggu hadapan. Itu adalah sedikit bantuan-bantuan dari semasa ke semasa, dan insyaAllah bantuan ini akan disampaikan, cuma mengambil masa sedikit demi sedikit sahaja lagi. Rekod semuanya dah ada di pejabat daerah dan juga pegawai-pegawai dan juga kaki tangan kerajaan senantiasa membantu untuk menyelaras bantuan daripada pihak kerajaan. Tuan-tuan dan puan, setakat ini saja maklumat yang boleh saya sampaikan di sini berkenaan dengan situasi banjir dan juga bantuan-bantuan yang telah dan juga akan diselaraskan oleh pihak kerajaan. Program pada hari ini sedikit sebanyak membantu untuk mengurangkan beban mangsa tuan-tuan dan puan di samping untuk menjalinkan hubungan ataupun kerjasama strategik daripada pihak Korea, kedutaan Korea, pihak alumni dan juga bersama dengan penduduk masyarakat di Kampung Karak Setia ini sendiri. Ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada semua pihak dan semoga mendapat rahmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Hormat Datuk di atas ucapan sebentar tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, tibalah masanya untuk gimik penyerahan bantuan banjir kepada mangsa-mangsa banjir. Oleh itu dijemput Yang Berbahagia Mr. Lee Kyong Dok, Yang Berbahagia Datuk Kasburi bin Kemal mengiringi Yang Hormat Datuk Zulkifli bin Hashim bagi menyerahkan bantuan. Ladies and gentlemen, may I have the honor to invite Yang Hormat Datuk Muhammad Zulkifli bin Hashim, accompanied by Mr. Lee Yong-dok, Minister Councillor, and Yang Berbahagia Datuk Kasburi Kemal to proceed with the flood relief assistance. Dimulakan dengan penerima daripada Kampung Teruk, iaitu Puan Nuridah binti Sabar, seterusnya Encik Zainuddin bin Kasim, Encik Zulkifli bin Awang,
Datuk pegang sikit. Okey, tunjuk barang. Puan Jamila binti Yusof. Puan Beda binti Suman. Datuk tengok sini. Puan Emaradia binti Nur Zahari. Puan Hadiah binti Muhammad. Pegang beg tu kan? Pegang beg. Macam terima dia. Puan Rafiah binti Hitam. Nombor 2 baca standby. Okey. Kak ambil Kak barang telur tu Kak. Puan Jasman Kamarudin bin Muhammad Amin. Laju sikit telur dengan ni. Putih. Dan Puan Samaria binti Munir. Datuk Zul rapat sikit Datuk Zul. Datuk Zul rapat sikit. Okey. Kita akan teruskan dengan penerima daripada Kampung Karang Setia. Saya persilakan Puan Intan Dalilah binti Muhammad. Datuk tengok sini. Seterusnya dipersilakan Encik Ahmad bin Tanjung. Aki. Kalau kat mana? Okey. Gerak. Jangan bagi Cik Ahmad ni angkat ya. Jangan bagi Cik Ahmad ni angkat. Okey. Cik, tengok sini. Seterusnya dipersilakan Encik Fadil Fikri bin Ibrahim. Ada. Okey, seterusnya kita persilakan Encik Ahmad bin Taib. Seterusnya Encik Amirullah bin Bidin. Dipersilakan Encik Muhammad Zaini bin Bakar. Dipersilakan Encik Ismail bin Toha. Azno, dari sini Azno. Azno, ambil dari sini Azno. Seterusnya Encik Arba'in bin Ahmad.
Berat. Dan terakhir Encik Nurazi bin Mari. Still can? Is it okay, Mr. Lee? Ya, Encik Nurazi, okey. Terima kasih. Jadi bagi penerima lain nanti kita akan buat serahan selepas ini. Ini hanya simbolik sahaja. Alright. Seterusnya, penerima kehilangan rumah di Kampung Tanjung, iaitu dipersilakan Encik Adnan bin Shahabuddin. Marita. Cik Adnan mana? Yang ni rumah hanyut, Datuk, yang tepi jalan tu. Yang tepi jalan tu. Datuk dekat sikit, Datuk dekat sikit. Pandang depan. Pandang depan. Nanti kita akan melawat rumah yang rumah dinyanyut ya. Dan dipersilakan Puan Siti Zabida binti Shahabuddin. Tengok dia. Tapi rumah lain. Ya, rumah sebelah-sebelah, rumah sebelah-sebelah. Dia rumah. Ini bersama rumah yang hanyut tu, yang hanyut. Majlis diteruskan dengan penyampaian cenderamata. Oleh itu, dijemput yang berbahagia Datuk Kasburi bin Keman untuk menyampaikan cenderamata kepada Tok Penghulu Mukim Sabai 1. Tok, kena sentiasa doakan kami, Tok. Dengan berakhirnya penyampaian cenderamata sebentar tadi, maka berakhirlah majlis kita pada hari ini. Bagi pihak Jabatan Kuasa Pengelola Majlis, kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk, Div-Div Kehormat serta tuan-tuan dan puan-puan yang telah menjayakan majlis pada hari ini. Saya akhiri majlis dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Distinguished guests, ladies and gentlemen, that's marked the end of our program today. On behalf of the organizer, we wish to extend our deepest appreciation and thank you to all our distinguished guests, Yang Hormat Datuk, Yang Berbahagia Datuk, and also representative from the Embassy of the Republic of Korea for gracing the occasion. Jadi kita akan teruskan majlis kita dengan penyampaian dan juga sumbangan yang kita sediakan kepada mereka yang masih belum terima sumbangan. Sebentar lagi boleh take turn untuk ambil sumbangan yang disediakan. Sekian, terima kasih. Kalau ada sumber di ladang, boleh kita menempah mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.